Keris ini merupakan salah satu simbol peradaban bangsa Melayu. Kenapa saya kata dia merupakan simbol peradaban bangsa Melayu adalah kerana keris ini dulunya dibuat hanya sekadar senjata. Dibuat tujuan dia hanya sekadar senjata untuk mencederakan pihak lawan. Jadi daripada hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, jadi tukang-tukang keris ni ataupun empu ni dia mengolah keris ini sedikit demi sedikit, daripada asalnya hanya sekadar senjata, akhirnya dia menjadi pemakaian pada orang-orang Melayu pada zaman dahulu. Jadi dia bukan sekadar pemakaian saja, dia merupakan simbol kekuasaan raja-raja pada zaman dulu. Jadi selain pada itu juga, keris ini pun dia melambangkan status, seseorang, melambangkan kedaerahan ataupun bila kita lihat keris ni kita tahu dia ni asalnya daripada mana. Jadi itulah yang kita panggil peradaban. Dia menaik tarafkan keris ini sehingga menjadi sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat tinggi, nilai dia ni yang sangat tinggi. Selain pada itu juga, keris ini pun dia menandakan pangkat. Ialah dia sama macam menandakan status lah, menandakan pangkat. Contoh kalau zaman sekarang ni, kalau kita tengok badan-badan beruniform, dia ada pakai tanda pangkat macam paku, crown, dan macam-macam lah. Zaman dulu dia tak ada benda tu. Dia cuma ada keris untuk menentukan pangkat dia di dalam jawatan kerajaan lah. Jadi itulah yang dimaksudkan peradaban bangsa Melayu, yang bermula hanya sebagai keris sehingga dinaik tarafkan menjadi sesuatu yang amat penting di dalam sesebuah negara. Zaman dulu keris ini dia tak semua orang boleh memiliki keris, kerana keris ini zaman dahulu dikurniakan oleh raja kepada orang-orang yang terpilih lah. Contohnya seperti kerabat, para pembesar istana, ulu balang, para ulama, dan juga pedagang-pedagang. Jadi keris ini memang tak dibenarkan, rakyat biasa ni memang tak dibenarkan memakai keris. Jadi hanya beberapa golongan yang saya sebut tadi saja yang boleh memakai keris. Jadi kalau kata dia macam zaman sekarang ni, kalau kata contoh uniform polis kita tak boleh suka-suka pakai. Macam terutama bahagian dia punya pangkat, tanda pangkat, crown, paku dan sebagainya lah. Jadi kalau kita pakai, maknanya nanti boleh kena tangkap lah. Dia lebih kurang macam keris ni jugalah. Keris ni kalau orang biasa pakai tanpa kurniaan daripada sultan atau raja, memang kena tangkap lah. Keris dan mistik ni memang tak boleh dipisahkan dari dulu lah. Memang keris ni kalau kita dengar orang cakap macam-macam. Tapi bagi saya, mistik dia tu adalah pada energi yang dikeluarkan oleh keris inilah. Kerana zaman dulu empu yang membuat keris ini adalah daripada golongan-golongan agamawan ataupun golongan-golongan yang ilmu agamanya tinggi. Jadi setiap pembuatan dia ni, contohnya setiap ketukan ataupun setiap permulaan buat keris ni lah, dia ada ritual-ritual dia. Dia ada contohnya berpuasa, dan dia ada setiap ketukan dia ni dimulakan dengan zikir, dan ada hari-hari tertentu untuk membuat keris ni. Jadi selain pada itu juga, gabungan-gabungan besi ini yang dapat menaikkan lagi aura
pada keris, yang dapat menaikkan aura ataupun energi, energi yang ada pada keris itu sendirilah. Bertujuan dia adalah supaya pemakainya itu lebih disegani, lebih berwibawa, lebih lantang dalam berkata-kata. Jadi bagi saya, mistik dia itu hanya sekadar energi, energi positif yang ada pada keris ini. Pesanan saya, sayangilah warisan bangsa Melayu kita ni lah. Kerana warisan kita ini semakin lama semakin hilang di telan zaman. Jadi siapa lagi yang nak memelihara kita punya barang warisan? Dia bukan keris je, macam-macam lah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang nak menjaga warisan kita?